Selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk sistem persamaan, iaitu sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Mari kita lihat apa itu persamaan linear dengan tiga pemboleh ubah. Jika kita lihat di sini, kita mempunyai tiga persamaan linear. Linear bermaksud kuasa tertinggi untuk sesuatu unknown adalah sama dengan 1. Dan dalam soalan ini, kita mempunyai tiga pemboleh ubah iaitu X, Y, Z. X, Y, Z dan X, Y, Z. Maka kita lihat, persamaan yang dibentuk ini dikenali sebagai sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Dan AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan keadaan A, B dan C bukan sifar. Dia tak boleh A, B dan C ini sama dengan sifar. D boleh. Apabila A, B, C ini sama dengan sifar, maka kita tidak akan ada persamaan linear dengan tiga pemboleh ubah. Dia akan jadi dua atau satu pemboleh ubah. Dan sistem tiga persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah mempunyai tiga paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Jadi mari kita lihat, kalau garis linear dengan dua pemboleh ubah, ini adalah rupa gambar rajahnya, iaitu dengan paksi X dan paksi Y dan satu garis lurus. Seperti ini, di mana AX tambah BY sama dengan C. Ini berbeza pula dengan garis sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah, di mana kita akan mempunyai paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okey, paksi X, paksi Y dan paksi Z, di mana kita akan mendapat satu persamaan linear yang boleh kita lihat dalam bentuk 3D. Okey, mari kita lihat lagi. Persamaan linear, sistem persamaan linear ini boleh diselesaikan dan penyelesaiannya boleh terjadi dalam tiga bentuk, iaitu yang pertama, satu penyelesaian sahaja, di mana satah-satah bersilang hanya pada satu titik sahaja. Ketiga-tiga persamaan linear bersilang pada satu titik sahaja. Ataupun ia juga boleh jadi penyelesaian tak terhingga, di mana satah-satah bersilang pada satu garis yang lurus. Dan yang ketiganya, tiada penyelesaian, iaitu satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. Dan untuk menyelesaikan persamaan linear tiga pemboleh ubah, kita ada dua kaedah, iaitu penggantian dan juga penghapusan. Okay, mari kita lihat penyelesaian menggunakan kaedah penghapusan. Katakan kamu diberi satu soalan, iaitu selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. 2x tambah y tolak z sama dengan 5. X tambah 2y tambah 2z sama dengan 5. Dan negatif x tambah y tambah 2z sama dengan 1. Jadi yang pertama sekali kita labelkannya sebagai persamaan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Okey, kemudian kita gunakan persamaan yang pertama ini dan kita darabkan dengan 2. Kita darabkan dengan 2. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan pemboleh ubah Y ataupun Z. Jadi apabila saya darab dengan 2, maka saya akan dapat 4X tambah 2Y tolak 2Z sama dengan 10, sebab kita darab dengan 2. Maka itu adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita ambil persamaan yang keempat ini yang sudah didarabkan dengan 2 tadi tu, kita tambah dengan persamaan yang kedua. Kita kan dah guna yang ni tadi, jadi kita kena ada buat hubungan dengan yang ini dan juga yang ini. Maka 4 tambah dengan 2. Jadi 4x tambah dengan x ialah 5x. 2y tambah dengan 2y ialah 4y. Negatif 2z tambah dengan 2z ialah hilang, kosong. Dan 10 tambah dengan 5 adalah 15. Dan ini adalah persamaan yang kelima. Kemudian kita
kita ambil 4 tambah dengan 3. Tadi kan saya dah kata yang pertama ini kita darab dengan 2, dan selepas itu apa yang kita dapat, kita mesti buat hubungan dengan yang kedua dan ketiga. Maka untuk yang ketiga pun saya tambah 4 tambah dengan 3. Maka saya dapat 4x tambah negatif x 3x 2y tambah y sama dengan 3y negatif 2z tambah positif 2z ialah 0 dan 10 tambah 1 ialah 11. Maka kita ada ini adalah persamaan yang ke-6. Jadi benda ni dah settle. Kita dah habis guna dah. Sekarang kita lihat pula persamaan yang ke-5 dan yang ke-6. 5x tambah 4y sama dengan 15. Maka saya darabkan dia dengan 3. Nanti saya akan dapat 15x tambah 12y sama dengan 45. So dia akan jadi persamaan ke-7. Dan yang ini pun 3x tambah 3y sama dengan 11. Juga saya darabkan dengan 5. Bila saya darabkan dengan 5, maka saya akan dapat 15x tambah 15y sama dengan 55. Sebab saya nak cari kaedah, saya nak cari penyelesaian dengan kaedah penghapusan, dan untuk menghapuskan saya perlu salah satu pemboleh ubah tu sama nilai. Jadi saya ambil 15x, 15x. Dan ini adalah persamaan yang ke-8. Kemudian saya ambil persamaan yang ke-8, saya tolak yang ke-7. Jadi saya akan dapat 3y sama dengan 10. Dan maka y sama dengan 10/3. Dan apabila saya dapat y, maka saya akan masukkan nilai y ini ke dalam persamaan yang ke-6. Persamaan ke-6 ialah 3x tambah 3y sama dengan 11. Maka 3x tambah 3, masukkan nilai y sama dengan 11. Dan secara pengiraannya 3x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/3. Okey. Dan seterusnya, masukkan pula nilai x dan nilai y ke dalam persamaan yang pertama. Kamu tak boleh guna persamaan pertama, kamu boleh guna mana-mana persamaan yang mempunyai nilai z. Sebab kita nak cari nilai z. Maka dalam persamaan pertama, 2x tambah y tolak z sama dengan 5. Saya masukkan nilai x dan y, maka saya akan dapat z sama dengan negatif 1. Maka selesailah sudah penyelesaian saya dengan menggunakan kaedah penghapusan. Sekarang kita lihat pula kaedah penggantian. Saya menggunakan soalan yang sama untuk memudahkan pemahaman kamu. Soalan yang sama dengan dua kaedah, iaitu kaedah penghapusan dan penggantian. Maka seperti biasa, kita labelkan persamaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian saya gunakan satu dan saya jadikan salah satu daripada pemboleh ubah ni sebagai subjek. Itu perbezaan antara kaedah penghapusan dengan penggantian. Bila kaedah penghapusan, kita akan samakan nilai dan tolak atau tambah. Dalam keadaan penggantian, kita akan jadikan salah satu pemboleh ubah sebagai subjek. So dalam keadaan ini, saya jadikan y sebagai subjek, iaitu y sama dengan 5 tambah z tolak 2x. Ia akan jadi persamaan yang keempat. Kemudian, of course, bila kita dah buat yang pertama, kita mesti cari hubungan yang pertama ini dengan yang kedua dan ketiga. Jadi saya gunakan y ini dan saya masukkan ke dalam yang nombor 2. Bila saya masukkan dalam kedua, maka x tambah 2y. Nampak y, saya masukkan nilai y tambah 2z sama dengan 5. Saya buat pengiraan, saya kembangkan dan saya buat pengiraan, dan maka saya dapat 5 tambah 4z tolak 3x sama dengan 0. Maka z itu sama dengan 3x tolak 5/4. So ini juga adalah persamaan yang ke-5. Nampak, kamu dah jadikan y sebagai subjek. Dalam y, masa y ni kita ada 3 pemboleh ubah, y, z, x. Masuk yang
Y sudah hilang. Maka kita masukkanlah nilai Y dan nilai Z dalam persamaan yang ketiga. Jadi kalau kamu lihat patternnya, jadi persamaan yang pertama jadikan subjek, masuk yang kedua dan juga jadikan sebagai subjek, dan daripada yang ketiga ni kita masuk dalam ketiga ni kita masukkan yang pertama dan kedua. Jadi saya masukkan negatif X tambah Y, nampak Y tambah 2Z sama dengan 1. Saya tak masukkan terus Z ni sebab saya nak mudahkan pengiraan saya. Jadi saya kira dulu untuk Y. Kita buat 1 by 1. So negatif X tambah 5 tambah Z, tolak 2X tambah 2Z sama dengan 1. Maka kita dapat negatif 3X tambah 3Z sama dengan negatif 4. Selepas baru saya masukkan, nampak ini yang tadi saya dapat. Kat sini baru saya masukkan pemboleh ubah Z. Nampak Z. Okey, bila saya masuk kat sini, saya rasa susah sebab sini ada pecahan. Jadi apa yang saya buat? Saya darabkan dahulu pecahan ini dengan 4. Saya darab setiap ini dengan 4. So negatif 3X darab dengan 4, saya dapat negatif 12X. Yang ini darab dengan 4, so tinggal 3. 3X tolak 5 sama dengan negatif 4 darab 4, negatif 16. Dan saya kembangkan dahulu 3 darab 3X dan 3 darab negatif 5. Dan akhirnya saya akan dapat negatif 3X sama dengan negatif 1. X sama dengan 1/3. Nampak? Jawapannya sama dengan kaedah penghapusan. Kita semak lagi. Macam mana dengan Y? Masukkan nilai X ini ke dalam persamaan yang kelima. Bila kita masukkan dalam persamaan yang kelima, Z sama dengan 3X tolak 5/4. Maka secara pengiraannya kita akan dapat Z sama dengan negatif 1. Juga betul. Dan yang terakhir, kita masukkanlah nilai X dan Z ke dalam 4. Kalau tak nak masuk ke dalam 4, nampak ni. Negatif 3X tambah 3Z sama dengan negatif 4. Masuk ke situ pun boleh. Tapi dalam soalan ni saya masukkan dalam 4. Maka secara pengiraannya saya akan dapat Y sama dengan 10/3. Nampak? Walaupun menggunakan kaedah penghapusan atau penggantian, jawapan kita tetap sama. Yang membezakan kaedah penggantian dengan penghapusan, kalau kaedah penggantian kita akan menjadikan pemboleh ubah sebagai subjek dan ganti masuk. Kalau kaedah penghapusan, kita akan samakan salah satu pemboleh ubah dan tolak atau